Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Kita bertemu lagi. Cikgu harap semua sihat, alhamdulillah. Jom kita lihat apa tajuk kita pada kali ini. Baiklah semua murid, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan tajuk tambah pecahan. Untuk minggu ini kita akan belajar pula tajuk tolak pecahan. Jom kita lihat sama-sama. Baiklah semua murid, untuk tajuk kali ini ialah tolak pecahan. Dalam tajuk tolak pecahan ni, cikgu akan tunjukkan kepada kamu beberapa contoh supaya kamu lebih faham dengan apa yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, contoh yang pertama, 2/3 tolak 1/3 sama dengan berapa kita akan dapat. Sebelum tu, cikgu nak kamu lihat, jika dalam nombor pecahan yang soalan yang kamu jumpa nanti, nombor di bawahnya sudah sama ataupun penyebutnya sudah sama. Contoh yang ini 3, yang ini pun 3. Nampak sama kan? Apabila sama, kita hanya tolak yang di atas sahaja. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 1/3. Okey, cikgu akan tunjuk. Ni yang cikgu highlight dengan kotak warna kuning ni, bermakna nombornya sudah sama di bawah ni, penyebut ni, kita hanya tolak pengangka sahaja. Pengangka yang berada di atas, manakala penyebut yang berada di bawah. Okay, seperti kakak yang comel tu kata, dia kata penyebut sama, tolak pengangka sahaja. Penyebut tu maksudnya nombor yang berada di bawah. Okey, pengangka tu pula nombor yang berada di atas. Okey, ini adalah contoh yang pertama untuk kamu pada kali ini. Jom kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Okey, apabila jumpa soalan macam ni, kalau kita nak tolak, mestilah kita akan letak dahulu nombor yang besar di hadapan dan nombor yang lebih kecil di belakang untuk kita tolak. Kerana, cuba kamu lihat soalan macam ni, 4/7 dengan 6/7, bermakna penyebutnya sudah sama. Jadi, untuk susunan, kita letak dahulu nombor besar di hadapan, iaitu 6, manakala 4 di belakang, macam ni. Okey, 6/7 tolak 4/7. Okey, sekarang penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya sudah sama, macam saya kata dalam contoh yang pertama tadi, kita hanya tolak sahaja nombor yang berada di atas, iaitu pengangka. Okey, sama dengan 2/7 sebab 6 tolak 4, kita akan dapat 2. Okey, cikgu highlight dekat nombor 7 tu untuk memberi peringatan kepada kamu semua bahawa apabila penyebut di bawahnya sudah sama, kita hanya tolak nombor yang berada di atas sahaja. Macam kakak yang cantik comel ni kata lagi sekali, jika penyebutnya sama, ni penyebut. Jika penyebutnya sama, tolak pengangka sahaja. Pengangka nombor yang berada di atas. Jadi 6 tolak 4, kita akan dapat 2. Okey, baiklah. Untuk contoh yang kedua, 6/7 tolak 4/7, jawapannya ialah 2/7. Baiklah. Mohla kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tolak 3/8 daripada 7/8. Okey. Untuk contoh yang ini, cikgu nak beritahu pada kamu, penyebutnya masih sama. Apabila penyebutnya sama, macam tadi jugalah, susun nombor besar dahulu, kemudian diikuti dengan nombor kecil di belakang untuk kita tolak. Okey, caranya 7/8 tolak 3/8. Okey. Apabila penyebut bawahnya dah sama, kita tolak je yang atas. Kita akan dapat 4/8. Okey, ni dalam kotak warna kuning ni, yang cikgu highlight ni, penyebutnya sudah sama, tolak je lah yang atas ni. Okey, jadi 7 tolak 3, kita akan dapat 4. 8 ni kita tulis semula, salin je. Jadi kita akan dapat 4/8. Okey, baiklah murid-murid. Dalam contoh yang ketiga ni, 4/8 ni sebenarnya satu nombor pecahan yang boleh dikecilkan lagi ataupun kita kata dipermudahkan lagi. Okey, cikgu tunjuk dulu daripada 4/8 ni, apabila kita permudahkan, kita akan dapat 1/2. Jadi, bagaimana daripada 4/8 ni menjadi 1/2? Okay, caranya, tengok sini.
Tengok abang ni kata, yang ini adalah jalan kira yang cikgu buat tadi sama macam ni. Okey, kemudian sama dengan 1/2, 48 ni jadi 1/2. Okey, daripada 48 ni menjadi 1/2 selepas cikgu membahagikan 4/8 ni, ni 4/8 ni dengan sifir 4. Okey, untuk, pemudahkan pecahan, untuk kita, kecilkan pecahan, kita mestilah membahagi dengan sifir yang sama. Kalau atas tu bahagi dengan 4, bawah pun bahagi dengan 4. Kalau, atas bahagi dengan 2, bawah pun bahagi dengan 2. Atas bahagi dengan 3, bawah pun kena bahagi dengan 3. Itu adalah konsep untuk pecahan, bermudah untuk kita kecilkan pecahan. Okey, baiklah. Jadi jawapan untuk soalan yang ini, tolak 3/8 daripada 7/8, jawapannya ialah 1/2. 1/2 ni kita dapat lepas cikgu kecilkan daripada 4/8 ni dengan membahagi dengan sifir yang sama. Okey, ini contoh yang ketiga. Baiklah, kita lihat pula contoh yang keempat. Okey, 1/2 tolak 1/4 sama dengan berapa kita akan dapat? Okey, jalan kiranya ialah 1/2 tolak dengan 1/4. Untuk contoh kali ini, penyebutnya tidak sama. Apabila penyebutnya tidak sama, penyebut tu nombor yang berada di bawah. Apabila penyebutnya tak sama, kita kena samakan dulu penyebut. Untuk samakan penyebut, kita akan menggunakan operasi darab. Okey, baiklah. Cuba lihat nombor di sini. 1/2 tolak 1/4. Yang ini 2, yang ini 4. Okey. Dalam sifir 2, kita akan dapat jawapan 4. Dalam sifir 4 pula, kita akan dapat juga jawapannya 4. Jadi, kita akan samakan 4 ni je lah. Kita akan samakan 4. Okey, kita pergi yang ini dulu. 1/2 daripada 2 ni nak menjadi 4 bermakna dalam sifir 2 adalah 2 darab 2. Macam tu. 2 darab 2, kita akan dapat 4. Okey, untuk 4 tu pula, 4 darab 1 pun kita akan dapat 4. Bermakna 4, 4. Dah sama. Okey, untuk, nombor yang di atas pula akan mengikut, darab yang di bawah tu. Kalau bawah darab 2, atas pun darab 2. Kalau bawah darab 1, atas pun kena darab dengan 1. Jadi pengangka, untuk mendarab pengangka atas tu, kita ikut yang bawah. Okey, baiklah. So, yang ini 1 darab 2. Sebab apa? Sebab bawahnya 2 darab 2. Okey, yang ini pula 1 darab dengan 1 sebab 4 darab dengan 1. Okey, sama dengan kita akan dapat 1 darab 2 dapat 2. 2 darab 2 dapat 4. Tolak 1 darab 1 kita akan dapat 1. Dan 4 darab 1 kita akan dapat 4. Macam tu. Sekarang penyebutnya sudah sama. Yang ini 4, yang ini pun 4. Okey, untuk, konsep tolak pecahan ni pula, kalau penyebutnya sudah sama, kita tolak je yang di atas. Okey, 2 tolak 1 sama dengan kita akan dapat 1/4. 4 ni yang hujung ni kita tulis je semula kerana penyebutnya sudah sama. Okey, cikgu highlight lagi sekali dalam kotak yang berwarna kuning tu. Untuk, kamu ingat bahawa jika penyebutnya sudah sama, kita tolak je nombor yang berada di atas iaitu pengangka. Okey, jadi 1/2 tolak 1/4 sama dengan 1/4. Okey, ini jawapan. Dan contoh yang keempat. Seterusnya kita lihat pula contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima, 1/2 tolak 1/8 sama dengan berapa jawapan? Okey, kita tulis mula 1/2 tolak 1/8. Dalam contoh kali ini pun sama, penyebutnya tidak sama. Apabila penyebutnya tidak sama, kita kena samakan penyebut. Penyebut tu ingat nombor yang berada di bawah. Okey, baiklah. Antara 2 dengan 8 ni, kita kena samakan iaitu, untuk CP2 ni, okey, untuk 2 ni, 2 darab berapa kita akan dapat 8.
Pastilah kita akan darab dengan 4. Cuba kita lihat 8 ni pula. 8 nak darab berapa dapat dengan 8? Kita akan darab dengan 1. Bermakna 2 darab 4 dapat 8. 8 darab 1 pun dapat 8. Jadi kita akan samakan 8 ni sebagai satu nombor penyebut yang baru. Itu yang bawah ni akan bertukar, semuanya akan menjadi 8. Okey, baiklah. 2 darab 4 tadi akan dapat 8. 8 pula darab dengan 1 akan mendapat 8. Okey, nombor yang di atas akan mengikut sifir yang kita darab yang bawah tu. Okey, kalau bawah darab 4, atas pun darab 4. Bawah darab 1, atas pun darab 1. Yang pengangka ikut darab penyebut yang di bawah tu lah. Okey, kita sambung. Bermakna 1 yang atas ni darab dengan 4 kerana yang bawahnya 2 darab 4. Yang sebelah tu pula 1 darab 1 sebab 8 darab 1. Okey, baiklah. Kita akan tukar nombor yang baru dekat sini selepas kita darab. 1 darab 4 yang ini per dengan 2 darab 4 kita akan dapat 4/8. Tolak. Okey, 1 darab 1 yang ini pula 8 darab 1. Kita akan dapat 1/8. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu perhatikan betul-betul bahawa penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya sudah sama, barulah kita boleh tolak nombor yang di atas tu, iaitu pengangka. Okey, 4 tolak 1, 4 tolak 1, kita akan dapat 3. Jadi, sama dengan kita akan dapat 3/8. Okey, 8 yang hujung ni kita salin je semula kerana penyebutnya sudah sama. Okey, cikgu nak highlight lagi sekali dekat sini bahawa apabila penyebutnya sama, ingat apabila penyebut sama, kita tolak je yang di atas. Jadi 1/2 tolak dengan 1/8 untuk soalan ni, untuk contoh yang kelima ni sama dengan 3/8. Baiklah semua murid, ini adalah contoh yang kelima. Baiklah semua murid, jadi cikgu dah tunjuk kepada kamu semua tadi beberapa contoh kepada kamu. Okey, kesimpulan untuk tajuk pada hari ini iaitu tajuknya tolak pecahan. Yang pertama, cikgu nak ingatkan kepada kamu semua, jika penyebutnya sama, penyebut tu nombor yang di bawah, hanya tolakkan pengangka. Hanya tolakkan pengangka. Pengangka tu adalah nombor yang berada di atas. Okey, yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, penyebut tu jadi cakap nombor yang berada di bawah ke nombor di bawahnya tidak sama ataupun penyebutnya tidak sama, samakan dahulu penyebut, kemudian barulah kita boleh tolak pengangka yang berada di atas. Jadi cikgu dah tunjukkan kepada kamu semua tadi beberapa contoh. Cikgu harap sangat kamu semua faham dan boleh membuat latihan selepas ini. Okey, jadi kita jumpa lagi. Jaga diri kamu semua. Jangan lupa ikut segala SOP. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap kamu semua faham dan boleh membuat latihan selepas ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.